Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-66. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-102 hingga 104 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. Dan demikianlah azab Tuhanmu apabila ia menimpa penduduk negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azab itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yang mendatangkan iktibar bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya. Dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Dan tiadalah kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk suatu tempoh yang tertentu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan dalam ayat ke-102 surah Hud bahawa Allah menampilkan kisah-kisah kaum Nabi terdahulu yang musnah akibat keingkaran mereka terhadap arahan Allah bagi mengejutkan hati manusia agar berfikir dan mengambil pengajaran. Sekaligus menjadi peringatan kepada para penentang. Lebih-lebih lagi kaum musyrikin Mekah. Sebagaimana Allah telah menyeksa kaum Nuh, Ad, Samud dan lain-lain. Begitu jugalah Allah akan menyeksa penduduk negeri yang berlaku zalim. Iaitu mereka yang mempersekutukan Allah, menentang serta derhaka terhadap Allah. Sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih sehingga luluh segala keinginan. Sangat keras serta tidak dapat dielakkan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan ayat ke-103 surah Hud ini menerangkan pengajaran dan pelajaran yang berharga menerusi kisah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran bagi orang yang takut akan seksaan akhirat. Hari kiamat adalah pasti. Ia merupakan hari di mana semua manusia dikumpulkan untuk menghadap Allah dan diberi balasan baik dan buruk. Hari itu disaksikan oleh banyak makhluk seperti manusia, malaikat dan juga jin. Perkataan majmu'ul lahun nas yang bermaksud dikumpulkan untuk manusia mengisyaratkan bahawa ketika itu manusia dikumpulkan dengan sangat mudah.
Hari itu merupakan hari yang sememangnya diperuntukkan untuk mengumpul manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut mentafsirkan ayat ke-104 surah Hud dengan menyatakan bahawa hari kiamat tidak diundurkan, iaitu sehingga kini ia belum tiba. Sehinggalah sampai waktu tertentu yang hanya diketahui dan ditentukan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apabila waktu itu tiba, maka kiamat pasti tiba. Penantian manusia mungkin terasa lama ataupun telah lama, namun ianya tidak lama dalam perhitungan Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-102 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa sebagaimana umat terdahulu yang zalim dan mendustakan para rasul telah diseksa, maka hal yang serupa juga akan dilakukan terhadap orang yang berkelakuan seperti mereka sepanjang masa dan di mana jua. Firman Allah ini jelas mengandungi ancaman kepada orang yang zalim. Sesungguhnya azab Allah itu benar-benar sangat pedih dan keras, sehingga tiada pun yang dapat melepaskannya. Jelaslah di sini bahawa Allah memperingatkan kita untuk mengambil pengajaran dari kisah umat yang terdahulu. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan ayat ke-103 surah Hud dengan menjelaskan bahawa dalam kisah yang telah diceritakan dalam Al-Quran, terdapat tanda-tanda dan bukti yang kuat serta hujah yang jelas bahawa alam ini berjalan mengikut sunnah dan hukum yang telah ditetapkan Allah. Di samping itu juga, kisah-kisah mengandungi pengajaran yang mendalam bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Hari yang disediakan untuk azab akhirat adalah hari ketika manusia dikumpulkan untuk dihisap dan diazab. Orang yang beriman kepada hari akhirat akan hidup di dalam akhirat. Mereka akan peroleh pahala atau dosa. Perkara inilah yang menjadi salah satu pengajaran yang boleh diperoleh daripada kisah umat terdahulu. Manakala orang yang tidak beriman kepada hari akhirat dan mereka yang berpendapat bahawa azab seksaan yang ditimpa oleh kaum yang terdahulu hanyalah bencana lama yang biasa dan bukannya bencana yang sengaja didatangkan Allah, maka boleh ditegaskan kepada mereka azab yang ditimpa kepada umat itu tiba sesudah para rasul memberi amaran. Segala azab yang terjadi di dunia ini hanyalah gambaran kecil bagi azab akhirat kelak. Hari akhirat merupakan hari yang disaksikan oleh semua makhluk, sama ada jin, manusia, malaikat maupun makhluk yang lain. Ayat ke-104 surah Hud pula menjelaskan bahawa Allah tidak melambatkan kedatangan hari azab, melainkan untuk menghabiskan umur dunia dalam waktu yang telah dijangkakan. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-102 hingga 104 surah Hud ini dengan menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah telah menetapkan azab yang dikenakan kepada orang yang bersalah pada hari kiamat. Ketetapan Allah telah ditentukan sejak azali lagi. Oleh itu ada masanya Allah tidak mengenakan azab yang segera kepada seseorang atau suatu kaum. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-102 surah Hud ini menerangkan bahawa ayat ini merupakan peringatan keras daripada Allah bahawa hukuman dan azab akan tetap dikenakan terhadap negeri-negeri yang terkemudian. Tidak semestinya pada zaman Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Shu'aib maupun Nabi Musa saja. Akan tetapi, hukuman seperti ini tetap juga boleh dikenakan pada setiap zaman dan setiap kaum. Selagi mana adanya negeri di dunia yang ada manusia di dalamnya. Sekiranya mereka menganiaya, bersikap zalim serta tidak menegakkan keadilan dan kebenaran, mereka juga akan dijatuhkan hukuman yang setimpal. Boleh jadi mereka ditimpa taufan seperti kaum Nabi Nuh. Boleh jadi juga mereka terkena angin besar seperti kaum Nabi Hud. Mungkin juga ada pekikan suara seram yang memusnahkan seperti kaum Nabi Saleh dan Shu'aib. Ataupun mereka ditunggang terbalikkan seperti kaum Nabi Lut. Ada juga kemungkinan mereka ditenggelamkan di lautan Kulzum
seperti Firaun yang berlagak gagah perkasa itu. Sesungguhnya seksaan Allah yang datang itu sememangnya mengerikan. Akan tetapi, ianya tidak melebihi dari yang sepatutnya, kerana manusia ini hanyalah kecil, umpama semut jika hendak dibandingkan dengan besarnya bumi yang didiami manusia ini. Hamka mentafsirkan ayat ke-103 surah Hud dengan menjelaskan bahawa azab seperti meletusnya gunung, mengalirnya lahar, menderunya angin taufan dan bunyi petir yang menakutkan. Negeri yang ditenggelamkan dalam lahar, hancur kerana gempa dan lain-lain, merupakan tanda yang membuktikan bahawa adalah amat mudah bagi Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Dan kesemua azab itu tidaklah seberapa berbanding dengan azab akhirat kelak. Orang yang beriman akan bertambah takut dan patuh kepada Allah apabila terjadi hal seperti ini. Dan kesemua ini boleh berulang kembali. Maka percayalah kepada Allah dan takutlah akan azabnya. Hari akhirat adalah hari di mana manusia dikumpulkan untuk dihisap dan ditimbang, serta menerima keputusan yang adil dan benar, tanpa sebarang unsur penganiayaan. Kesanalah kita semua akan kembali. Itulah hari yang akan dihadiri dan disaksikan oleh semua makhluk, daripada manusia sehingga jin dan malaikat. Malah syaitan, iblis dan binatang juga turut menyaksikan. Mengetahui perkara ini, manusia sepatutnya tidak lagi berbuat zalim, sama ada terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain, secara terbatas maupun secara umum. Hamka menyatakan pada ayat yang ke-104 surah Hud bahawa hari akhirat akan terus mendekat, bukannya menjauh, melainkan untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Hari akhirat telah ditentukan dan tidak akan dilewatkan. Sekiranya manusia merasakan bahawa ia lambat, ini adalah kerana manusia bersikap alpa terhadap kedatangan hari kiamat. Begitu juga dengan kematian. Kadang-kadang manusia merasakan bahawa usianya panjang dan saat kematiannya masih lagi jauh. Hakikatnya manusia lupa bahawa apabila satu hari berlalu, sehari daripada usianya juga berkurang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-102 hingga 104 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-102 hingga 104 surah Hud ini menjelaskan bahawa menerusi kisah-kisah kaum para nabi yang terdahulu, terdapat pelbagai pengajaran dan iktibar yang boleh diambil. Lebih-lebih lagi bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Hari akhirat adalah di mana semua manusia dikumpulkan dan disaksikan oleh segala makhluk. Sesungguhnya hari akhirat akan terus menghampiri dan tidak pula dilewatkan melainkan untuk suatu masa yang telah ditentukan Allah. Sejak kebelakangan ini, bencana alam seringkali berlaku di muka bumi ini. Ia merupakan salah satu tanda-tanda kecil kiamat. Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan berita berlakunya beberapa siri gempa bumi di Turki dan Syria yang telah meragut puluhan ribu nyawa pada bulan Februari yang lalu. Di Malaysia pula, beberapa buah negeri telah dinaiki air pada bulan Mac yang lepas. Mangsa-mangsa yang terkesan pastinya memerlukan bantuan serta sokongan dari pelbagai aspek, seperti fizikal, emosi dan juga kewangan. Namun begitu ada segelintir masyarakat yang bersikap tidak sensitif terhadap musibah yang menimpa mangsa bencana. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat dalam kalangan pengguna media sosial yang mendakwa dan terus menghukum, menunding jari kepada orang lain bahawa orang itulah yang menyebabkan bencana alam itu berlaku kerana mengundang azab Allah. Kenyataan seperti ini kelihatan tidak beradab, sekaligus menyentuh sensitiviti masyarakat. Adalah tidak wajar bagi seorang Muslim dan mukmin untuk menyatakan sedemikian. Sebaliknya adalah lebih elok jika peluang ini digunakan untuk bermuhasabah diri. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja sekelip mata. Allah boleh sahaja menghancurkan dunia ini dengan mudah. Peluang ini juga boleh diambil untuk membuat amal kebajikan. Sumbangan dan bantuan boleh dihulurkan kepada mangsa bencana. Sifat syukur juga boleh dilatih. Sesungguhnya kesenangan juga merupakan suatu bentuk ujian Allah terhadap hamba-Nya. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya
ayat ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-102 hingga 104 surah Hud ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil iktibar daripada kisah-kisah para Nabi terdahulu yang telah diseksa Allah. Umat Islam hendaklah melihat bencana alam yang berlaku sebagai suatu bentuk peringatan dan teguran daripada Allah untuk kembali kepadanya. Sebagai Muslim, kita perlu bersiap sedia dengan amal kebajikan sebagai bekalan kita untuk kehidupan selepas kematian. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.